guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, hari ini kehangatan Dewan Rakyat terasa sahabat-sahabat semua ya apabila hangat diperkatakan hari ini berkaitan dengan isu kedaulatan negara kita. Ini yang berlaku sahabat semua ya melalui penerangan dan juga pencerahan daripada Datuk Seri juga ya MP-MP daripada kerajaan ya juga turut memberikan rasa tidak senang hati mereka dengan perkara ini. Tapi apa yang kita dapat bagi pujian adalah usaha kerajaan yang telah dilakukan oleh Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan menteri-menteri yang berkaitan sehingga membuahkan hasil sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, saya mau kita bersama-sama untuk menonton video ini sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton apakah sebenar yang berlaku di dalam Dewan Rakyat sahabat-sahabat semua. Terima kasih Yang Dipertua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, sejak 2019, Malaysia menghadapi tuntutan daripada 8 warga Filipina yang mendakwa kononnya sebagai waris Sultan Sulu, iaitu pihak yang membuat tuntutan. Dia terkait juga dengan keputusan Mahkamah Zaman Penjajah pada 1878 yang mengendaki pembayaran oleh kerajaan Inggeris dan disambung oleh kerajaan Malaysia, bayaran khas kepada Kesultanan Sulu. Ini dihentikan setelah gerombolan pengganas menyerang Lahad Datu. Keputusan kerajaan pada ketika itu sehingga sekarang adalah tidak meneruskan pembayaran. Pihak yang membuat tuntutan telah mengambil tindakan undang-undang terhadap Malaysia di 4 buah negara, iaitu Spanyol, Perancis, Luxembourg dan Belanda. Kerajaan Malaysia telah dan sedang mengambil pelbagai tindakan balas perundangan terhadap tindakan tersebut. Hasil daripada kegiatan dan kesungguhan pasukan kerajaan Malaysia, maka pada 6 Jun 2023 menerima satu lagi berita baik bahawa Mahkamah Rayuan Perancis telah membuat keputusan untuk membatalkan perintah pelaksanaan eksekutor. Perintah ini dikeluarkan oleh Mahkamah Paris pada 29 September 2021 telah mengiktiraf Preliminary Award yang dikeluarkan oleh penimbang tara Dr. Stampa pada 25 Mei 2020. Ini merupakan satu lagi kejayaan penting yang dicapai pada 6 Jun 2023, landmark decision bagi Malaysia sekaligus membuktikan kesungguhan serta ketegasan kerajaan dalam mendepani isu ini. Kesan daripada keputusan tersebut ialah pihak yang membuat tuntutan tidak boleh bergantung pada preliminary award yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa di Madrid, Spanyol, yang menyatakan bahawa Dr. Stampa mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tuntutan keputusan tersebut. Keputusan 6 Jun 2023 adalah muktamad dan mengikat. Mahkamah Rayuan Paris juga telah memutuskan supaya pihak yang membuat tuntutan membayar kos proceeding sebanyak 100,000 euro kepada kerajaan Malaysia. Kerajaan akan terus mengambil tindakan mempertahankan hak kedaulatan berkenaan isu ini di semua bidang kuasa berkaitan termasuk di Belanda, Perancis, Luxembourg dan mana-mana bidang kuasa di mana final award tersebut ingin diiktiraf dan dikuatkuasakan. Soal ini bagi kerajaan adalah soal maruah dan kedaulatan bukan saja Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia, tetapi integriti dan kewibawaan kerajaan dan negara keseluruhannya. Kerajaan juga sedang menunggu satu lagi keputusan penting di Mahkamah Rayuan Belanda berhubung permohonan pihak yang membuat tuntutan untuk mengiktiraf dan menguatkuasa final award di Belanda yang dijangka akan dikeluarkan pada 27 Jun 2023. Walaupun keputusan 6 Jun 2023 memihak kepada Malaysia, namun kerajaan mendapat maklumat bahawa pihak tersebut akan meneruskan taktik mereka untuk menguatkuasakan final award di negara lain. Ini merupakan satu tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran mekanisme maupun proses mahkamah dan timbang tara yang telah diiktiraf
di peringkat antarabangsa. Dr. Stampa yang berkenaan tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan apa-apa final award atau tindakan memandangkan Mahkamah Madrid pada 29 Jun 2021 telah membatalkan pelantikannya sebagai penimbang tara. Lanjutan daripada tindakan Dr. Stampa yang tidak mengendahkan keputusan Mahkamah Madrid tersebut dan membawa prosiding timbang tara ke Mahkamah Perancis, Malaysia telah memfailkan aduan jenayah terhadap Dr. Stampa di Sepanyol. Pada 25 November 2022, Criminal Investigation Court Sepanyol telah memuktamadkan penyiasatannya dan telah memutuskan supaya peringkat pertuduhan hendaklah dijalankan, memandangkan terdapat kemungkinan tindakan Dr. Stampa boleh dikaitkan dengan kesalahan jenayah. Malaysia telah memfailkan hujahan dan sedang menunggu arahan mahkamah seterusnya. Pihak yang membuat tuntutan juga telah memulakan prosiding penguatkuasaan final award di Luxembourg melalui suatu perintah eksekutor bertarikh 18 Mei 2022 bagi mengiktiraf final award yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa. Sebagai tindak balas, kerajaan telah mengambil tindakan perundangan di Mahkamah Luxembourg bagi mencabar dan membatalkan perintah tersebut. Dalam hal ini, Malaysia sedang menunggu arahan lanjut daripada Mahkamah Luxembourg. Kerajaan ingin menegaskan bahawa semua award yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa telah melanggar prinsip polisi awam antarabangsa, International Public Policy, kerana ia melibatkan pelanggaran prinsip dengan izin diplomatic immunity, jurisdictional immunity and sovereignty. Kerajaan juga akan membuat bantahan terhadap sebarang bentuk pembiayaan oleh pihak ketiga, third party litigation funders, yang menyokong penyalahgunaan proses yang telah dimulakan oleh pihak yang membuat tuntutan. Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan jenayah menurut undang-undang yang sedang berkuasa terhadap mana-mana pihak, termasuk warga negara Malaysia, yang membelakangkan kepentingan dan keselamatan negara dengan memberikan sebarang sokongan, bantuan secara langsung maupun tidak langsung dan bersekongkol dengan pihak yang membuat tindakan. Polis Diraja Malaysia telah pun memulakan siasatan terhadap pihak yang membuat tuntutan, penimbang tara, peguam serta pihak-pihak lain yang berkaitan di bawah Seksyen 124K Kanun Keseksaan bagi kesalahan sabotaj. Tuan Yang Bertuah dan ahli-ahli yang mulia, kita harus terima kenyataan bahawa kejayaan-kejayaan ini adalah atas kesungguhan, khidmat, rakan-rakan dalam pimpinan, khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Beliau mengurusikan sekretariat khas yang dianggotai oleh Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Kadir, Menteri Luar Negeri, Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, dan Saudara Yang Muhammad Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri. Selain itu, tunggak daripada semua kegiatan ini dipimpin oleh Tan Sri Idrus Harun, Peguam Negara, Bahagian High Awal Undang-Undang, Kerajaan Negeri Sabah, Jabatan Peguam Negara dan Barisan Peguam yang mewakili Malaysia dan kementerian-kementerian berkenaan. Ahli-ahli yang berhormat, ini soal kepentingan dan kedaulatan Malaysia. Ini soal Sabah dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Kerajaan Malaysia akan terus marah dan berjuang habis-habisan demi melindungi dan memelihara kepentingan dan kedaulatan Malaysia. Saya menyeru rakyat Malaysia sekalian berganding bahu dalam usaha kerajaan perpaduan madani bagi menamatkan dengan izin once and for all tuntutan yang sama sekali tidak berasas. Boleh minta kekalahan, Bertuah. Baik, terima kasih Para Menteri. Begitulah. Boleh sikit. Kita tidak buka untuk perbahasan kecuali Tidak bahas, cadangan sikit ya. Boleh. silakan.
Boleh. Menyambung semula pertimbangan ke atas usul Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk membahaskan laporan tahunan dan penyata kewangan Suakam bagi tahun 2020. Apa salahnya kita bagi wakil Sabah untuk mengucapkan. Saya sendiri pun di pihak sini ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan Malaysia. Ini adalah tanggungjawab bersama dan saya bersetuju agar perkara ini kita pertahankan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jawatan Kuasa yang telah mengurus. Baik, kalau gitu saya bagi buka satu, sini satu. Silakan. Terima kasih Tuan Pertua. Ini keputusan yang betul-betul tepat. Datuk Speaker. Yang amat berhormat. Datuk Speaker. Baru Saya bos. bagi rapat tangan dulu. Terima kasih Tuan Pertua. Tuntutan Filipin ke atas Sabah ini sebetulnya dia tidak akan berakhir. Sebab itu ucapan terakhir yang amat berhormat menggamit saya. Apakah Malaysia boleh menoktakan tuntutan ini secara total? Sebab setiap kali pilihan raya ahli Senat Filipin, calon-calon keseluruhan calonnya bercakap tentang tuntutan ke atas Sabah. Siapa calon yang berkempen menggugur tuntutan akan kalah. Sempurna boleh mencelah kalau nak mencelah. Jadi saya mau kalau boleh, sebab rakyat Malaysia di Sabah amat bimbang tentang perkara ini. Datuk Speaker. Kita noktakanlah tuntutan ini selama-lamanya. Kepulauan Sabah bukan hak Filipin lagi setelah Sabah merdeka melalui Malaysia. Tolong noktakan. Terima kasih. Sempurna minta laluan. Boleh? Saya Silakan. boleh mencela sedikit Mencela. apa yang telah dibangkitkan oleh Kinabatangan dengan izin Tan Sri Speaker kalau boleh. Boleh teruskan. Terima kasih banyak. Sebenarnya perkara ini saya memang dah bangkitkan bukan hanya di peringkat Dewan Undangan Negeri, malahan di peringkat masa saya jamaah menteri pun, di peringkat persekutuan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membangkitkan perkara ini. Saya ingat selaku wakil rakyat di Dewan yang mulia ini, sepatutnya rakyat Malaysia sepakat. Jangan ada perbelahan kita untuk tuntutan ini, kita harus tolak sekeras-kerasnya. Kerana perkara ini penting. Yang menghantui kami di Sempurna bukan Kinabatangan. Yang kena lanun, yang kena bunuh my uncle sampai sekarang mayat dia tak jumpa. You know? Di Sempurna itu. Bayangkan keadaan yang berlaku di saya sendiri waktu itu bertembung dengan keadaan di mana kawasan itu telah dicerobohi oleh pihak Nasir-Nasir. Saya waktu itu berada di Sempurna. Ya, jadi keadaan ini merupakan satu perkara yang penting. Harus disedari bukan hanya berdasarkan argumen. Fakta yang ada. Filipin tidak pernah memiliki Sabah. Sejarah dia. Sabah dimiliki oleh Sultan Brunei. Sarawak juga dimiliki oleh Sultan Brunei. Tapi sejarah dia bertelengka. Sultan Brunei diberadik, maka ada tawaran kepada Kesultanan Sulu. Akan dibagi sebahagian taklukan itu. Cuma bertutur saja. Tidak ada fakta, tidak ada sejarah yang boleh menyatakan bahawa it is an agreement yang dilakukan. Dan bila bertumbung Spanish War, 300 tahun, tuntutan waktu itu Filipin di bawah Spanish, hilang Kesultanan Sulu. Sampai sekarang, Sultan Sulu tidak wujud di Filipin. 1915, the Philippine government declared there is no higher of Sultan Sulu. Takkan kerajaan Filipin itu tak mengiktiraf Kesultanan Sulu. Takkan pula kita di peringkat antarabangsa tak berani nak lawan mereka di mahkamah yang sedang negara mereka tak mengiktiraf Sultan Sulu yang ada. No, we must be fighting with facts. Data yang ada. Kena perkara ini, I'm so sorry, a bit emotional. Tan Sri Speaker, kena ini dekat dengan jiwa saya. Sebagai kawasan yang kena lanun selalu. Ya, jadi ini saya amat menghargai apa yang telah dilakukan penjelasan ini supaya rakyat di negara ini sedar. Dan kita harus sepakat. Jangan menjadi bahan politik yang ada. My great-grandfather, Panglima Udang, was appointed by the British sebagai native tahun 1807. My great-grandfather. Ini bukan nenek saya. My grandfather punya father. Dilantik waktu itu sebagai native chief 1903. Mananya dah di bawah taklukan British. Artikel 154 Bangsa-Bangsa Bersatu.
There was also a decree before that by the British Queen, di mana Cobble Commission datang ke Semporna, datang ke Sabah tahun 1962. Saya ikut dengan ibu saya. Cobble Commission datang, melaungkan, bertanya. Wakil dari Malaysia waktu itu Tun Ghazali Syafiee ada. Lord Cobble datang ke daerah Semporna. Saya masih kecil lagi primary school dengan ibu saya. Tanya dengan rakyat waktu itu North Borneo, sama ada setuju untuk membentuk Malaysia. Sabah bukan masuk Malaysia, dia membentuk Malaysia. There was no Malaysia then. Tanah Melayu saja ada waktu itu, 1997. Lepas itu dibentuk Malaysia, maka Cobble Commission diwujudkan oleh pihak British bertanya kepada rakyat di bumi Sabah dan Sarawak. Waktu itu, what was the decree? Tun Fuad, Tun Mustafa, Temanggung juga bertolak dari Sarawak, bertolak dari Sabah untuk hadir di United Kingdom. Tanda tangan depan Perdana Menteri Macmillan dan juga Queen Elizabeth yang menyatakan setuju bahawa ini merupakan taklukan pihak British North Borneo. North Borneo Company was administering Sabah. Kita ada resident kita. Kita ada pentadbir kita di situ. Mananya sudah ditadbir oleh pihak British Company waktu itu. Sudah ada dia punya pentadbiran dia. Bila itu decree dilakukan, artikel 154 bangsa-bangsa bersatu menyatakan bahawa terbentuklah Malaysia. That was United Nations Declaration. Takkan bila rakyat di sebuah negara referendum dilakukan, maka kedaulatan dia dipersoalkan di peringkat antarabangsa. Apa hak pihak kesultanan ini menuntut supaya oleh kerana ada RM5,000 setiap tahun diberikan? Waktu itu almarhum Tunku mungkin playing a diplomatic role, but there's no legal standing for 5,000 to be paid waktu itu. Tapi oleh kerana kita selalu kena lanun, waktu itu selalu tuntutan, termasuk Indonesia menuntut Yang Amat Berhormat Konfrontasi 1967. Waktu itu juga mereka datang ke Semporna berkali-kali. Dan sebelum itu mungkin almarhum Tunku was looking at it, discuss dengan Marcos dan lain-lain, pihak-pihak Soekarno berbincang untuk mengatasi masalah ini, maka ini merupakan salah satu daripada kenakan. Tapi itu tidak ada legal standing dia. Kerana sudah ada referendum, sudah ada pungutan suara daripada umat di kedua-dua wilayah Sabah dan Sarawak ini bahawa mereka nak merdeka dalam pembentukan Malaysia ini. Why should it be not a legal kind of stand argument di peringkat Mahkamah Antarabangsa? Pasal itu bila kita bawa contohnya Ligitan dan Sipadan. Saya masih ingat waktu itu 91, 93 saya di Kementerian Tanah Koperasi. Waktu itu. Dan keadaan ini telah pun diputuskan oleh Mahkamah Antarabangsa. ICJ 1998. Declare that Sabah, Sipadan dan Ligitan belong to Malaysia right. Itu yang kita katakan hak ini dah ada keputusan Mahkamah Antarabangsa. It's a, kita katakan a good facts legal standing for us to present this to the court di peringkat antarabangsa. Pasal itu kita katakan let Indonesia nak claim Sipadan Ligitan, let them fight ICJ. Similarly with these people, but they don't have any legal standing. Kerajaan Filipina tu tak mengiktiraf kesultanan ini, tidak ada sultan. Dahulu Sultan Suluk memiliki Mindanao, sekarang Mindanao bukan dimiliki oleh Sultan Suluk. Sudah ada governor dia. Mana ini kesultanan dia? Kalau sultan biasanya ada taklukan dia. Tak ada si tangkai kah ataupun tawi-tawi kah, tak ada ketaklukan. Atas angin saja. Jadi itu yang saya katakan, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya amat menghargai apa yang telah dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat. Dan saya harap rakyat di negara ini harus sepakat. Kerana ini bukan hanya dari segi kedaulatan negara, nyawa manusia Yang Amat Berhormat. Kami sering kena sistem yang agak mudah dibolosi oleh pihak anasir-anasir ini. Dan saya juga berharap Yang Amat Berhormat supaya sistem pertahanan kita, keselamatan ini dapat ditingkatkan untuk memastikan supaya kelangsungan kehidupan bukan hanya untuk rakyat di kawasan itu, malahan juga sektor pelancongan. Terima kasih banyak atas penjelasan Yang Amat Berhormat tentang tuntutan, dan saya berharap Dewan Yang Mulia ini, saya minta kerjasama selaku rakyat Malaysia datang daripada kawasan ini. Tolonglah, don't make use of it as a political kind of ni. Kita nakkan supaya kita bantu kerajaan yang ada pada ini untuk memastikan tuntutan ini dapat kita jayakan dan kita padamkan
dalam sejarah negara Malaysia. Terima kasih banyak. Floor ni masih kinabatangan nak bagi belut. Belut. Okey, kita belut. Last sekali sebagai Selepas ni kita orang yang dihalau keluar pada 18 Julai kerana saya menuntut tentang perkara ini. Sebenarnya inilah yang saya mahukan. Kesatuan kita sebagai orang Malaysia. Saya am not against anyone in this room sebenarnya dalam Dewan yang mulia ini ataupun previous MP kah, speaker yang dulu kah. No, I'm not against anyone. Tapi saya mahukan kesatuan kita, satu hati kita sebagai orang Malaysia. Pertahankanlah kedaulatan kita ni. Dan saya minta juga Yang Amat Berhormat Tambun, kalaulah pihak ketiga yang cuba mencampuri urusan termasuk dengan negara luar, kita lawan. Masih. Terima kasih. Tuan Petua, sebagai penutup. Kinabatangan nak gulung? Ya, nak gulung. Sebagai penutup, Yang Berhormat. Penutup, ya. Pada tahun 1878, perjanjian British menyatakan bahawa peranan Jeneral British telah terhapus. Bermakna penimbang tara itu pun sudah terbatal dan tidak sah. Dan tidak ada tuntutan mana-mana lagi boleh dilakukan. Apa yang berlaku ini tuntutan politik dan juga kepentingan. Jadi saya yakin Yang Amat Berhormat boleh memainkan peranan untuk menuntaskan tuntutan ini. Sekaligus tidak ada lagi tuntut-tuntut. Sabah belong tu negara Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Tere, silakan. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya nak kongsi sedikit pengalaman saya. Saya pernah bersama dengan Sulu dan juga Moro semasa saya bertugas di Jabatan Perdana Menteri daripada tahun 96 95 hingga 2002. Kemudian saya menjadi nasihat pertahanan di Manila selama 4 tahun dan saya juga adalah member International Monitoring Team setahun berada di Kota Batu. Jadi saya pun nak bercakap apa semua sekali. Daripada penilaian saya sebenarnya, tuntutan ini tak akan berakhir. Dia akan terus menuntut, dia akan terus kacau. Malaysia ni sampai bila-bila selagi kerajaan Filipina tak drop dia punya claim ke atas Sabah. Macam Brother Bone cakap tadi betul. Kinabatangan. Kinabatangan. Brother Bung Bung bukan Bung. Jadi kok mana-mana pun saya rasa kita kena cari jalan juga supaya dia drop claim dia ke atas Sabah. Dan saya percaya dia ada funding. Kerajaan Filipina juga terlibat dalam isu ni. Terutama sekali yang Lahad Datu itu hari. Saya masih servis masa tu. Saya masih dalam jawatan. Saya ketua Perisikan Tentera Darat masa tu. Dan I believe kerajaan Filipina ada bantu pasukan yang menyerang Lahad Datu pada tempoh hari. Itu saja. Baik, terima kasih. Minta Perdana Menteri gulung. Terima kasih. Terima kasih Kinabatangan, Sempurna, Kota Belud dan Ketere atas pandangan dan sokongan terhadap inisiatif yang telah diambil. Saya ingin beri jaminan seperti yang saya telah tegaskan. Ini soal kedaulatan negara. Dan kita telah dan akan ambil apa sahaja tindakan yang perlu. Memang dikesalkan kerana tuntutan yang pada kita tidak ada asas. Sempurna jelaskan bahawa bagi kita tidak ada locus standi bagi pihak so-called Kesultanan Sulu. Dan kita juga tegaskan salah satu orang daripada 8 itu sebenarnya masuk dalam kategori pengganas atau teroris. Jadi ada aneh bagi negara-negara Eropah dan sistem itu membolehkan tuntutan yang melanggar soal kedaulatan. Dan seperti mana yang saya telah sebut, strategi kita dan trust perundangan kita dalam tuntutan itu bukan saja diplomatic immunity atau jurisdictional immunity, tetapi soal sovereignty. Tidak boleh satu negara lain menggunakan badan kehakiman mereka untuk mempertikai soal kedaulatan mana-mana negara yang sudah diiktiraf. Dan ini juga ditekankan dalam keputusan Mahkamah Perancis baru-baru ini. Jadi itu strategi kita akan teruskan. Ya, kita
terpaksa menjawab dan menggunakan seluruh kekuatan kita menjawab di Madrid, di Paris, di Luxembourg kerana hal itu dibangkitkan. Dan kalau kita tidak jawab ataupun agak lembab dalam respon, keputusan akan menjejaskan kepentingan kita di luar negara. Itu sebab itu kita akan terus mengambil tindakan ini. Soal ini juga harus kita akui lah ya. Tadi Kinabatangan sebut dan sempurna berikan urutan sejarah yang tepat. Keputusan sudah dibuat. Bagi pihak kerajaan Malaysia ini sudah muktamad. Kita tidak akan melayani sebarang tuntutan baik Sulu atau Filipina kerana ini sudah menjadi wilayah keramat Malaysia. Dan ini diputuskan bukan sahaja dari segi perjanjian di antara Perdana Menteri pada ketika itu, almarhum Tun Abdul Rahman Putra Al-Haj dan pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak, tetapi sudah dimuktamad dengan pihak Inggeris. Tapi yang penting dalam keputusan Cobol Commission ialah referendum dan keputusan rakyat Sabah dan Sarawak sendiri, bukan saja kerajaan, rakyat yang memilih untuk bersama menubuhkan Malaysia. Jadi bagi kita muktamad. Dan ini juga ditekankan oleh Ketere. Cuma saya nak sebut di sini ya, tidak ada sekadar yang kita cari semak, tidak ada bukti sama sekali campur tangan kerajaan Filipina dalam soal tuntutan ini. Jadi saya tidak mahu menjatuhkan menyinggung atau menjatuhkan hukuman. Yang Mak Muhammad, ya. Masalahnya kerajaan Filipina tidak enggan menggugurkan tuntutan ke atas Sabah dan enggan mewujudkan konsel mereka di Sabah sebab mereka tidak mengiktiraf negeri Sabah. Ya, itu aspek yang kedua. Ya, aspek yang saya bangkitkan tadi ini, apakah ada sedikit bukti yang menunjukkan kerajaan Filipina terlibat dalam tuntutan ini? Setakat ini tidak ada bukti penglibatan kerajaan Filipina dan ini saya patut tegaskan di sini. Saya juga ada perundingan 2 kali dengan Presiden Marcos Jr., Bongbong, dan perkara ini tentu kita singgung tetapi dia tidak melibatkan kerajaan Filipina. Isu yang dibangkitkan ialah soal tuntutan kerajaan Filipina. Kita, pendirian kerajaan Malaysia, tegas. Mereka tahu. Jadi walaupun hubungan masih baik, dua hala, tuntutan masih ada, tetapi tidak menjejaskan kepentingan Sabah sebagai suatu wilayah merdeka berdaulat bersama Malaysia. Jadi setakat itu yang kita lakukan. Tuntutan itu sejak penubuhan Malaysia 1963. 1963 tuntutan. Ya. Kerana kerajaan silih berganti. Kita semua kerajaan sebelum ini juga tegas menolak tuntutan itu dan mempertahankan hak Sabah. Soal keputusan dia tidak meletakkan menubuhkan kaunsil, pejabat kaunsil di Kota Kinabalu, itu keputusan Filipina. Sama ada dia tubuh kaunsil office di Kota Kinabalu atau tidak, dia tidak sama sekali mempengaruhi keputusan kita bahawa Sabah itu kawasan negeri mutlak bersama Malaysia. Dan ini sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua yang telah memberi pandangan dan memberi sokongan atas usaha ini, dan saya ingin berjaminan usaha ini akan kita teruskan di mana saja serangan mereka, kita akan tetap lawan, insya-Allah. Terbaik itu dia sahabat semua, kenyataan dan juga penggulungan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu tuntutan ini dan juga cubaan untuk mencabar kedaulatan negara kita, sahabat-sahabat semua. Jadi saya percaya dengan adanya kepimpinan Datuk Seri Anwar hari ini, dengan langkah pertama yang sudah pun dilakukan, yaitu untuk melawan tuntutan kononnya waris Kesultanan Sulu terhadap aset-aset negara kita, dan juga meminta untuk dibayar begini begitu dan sedemikian, sahabat semua. Saya percaya ya ini adalah langkah yang tepat, sahabat-sahabat semua, dengan kabinet, dengan kerajaan yang komited untuk ya menjaga kedaulatan negara kita
kerajaan menjaga, rakyat menjaga ya Sabah dan Sarawak, khususnya Sabah-Sabah semua yang seringkali ya dituntut oleh waris Kesultanan Sulu ini, juga dikaitkan dengan kerajaan Filipina, sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana melakar sejarah ya, memenangi perbicaraan dan tuntutan yang dilakukan oleh kononnya waris Kesultanan Sulu itu, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda, sahabat-sahabat di luar sana? Anda boleh berikan pandangan anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walantin, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.